Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Untuk hari ini kita akan belajar bahagian yang kedua, Matematik Tingkatan 4 Bab 9, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Untuk hari ini kita akan belajar perkara C, iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Yang pertama, macam mana cara kita nak membezakan di antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Dua peristiwa A dan B ialah, yang pertama, peristiwa saling eksklusif sekiranya ataupun jika tidak ada persilangan di antara peristiwa A dengan peristiwa B. Dalam arti kata lain, A and B bermaksud set kosong, tidak ada persilangan. Manakala peristiwa tidak saling eksklusif pula bermaksud jika ada persilangan di antara peristiwa A dengan peristiwa B. Jika A bersilangan B tu ada nilai. Contoh, suatu nombor dipilih daripada set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senarai peristiwa berikut diberikan. A ialah peristiwa memilih nombor lebih kecil daripada 4. B ialah peristiwa memilih nombor ganjil. C ialah peristiwa memilih nombor genap. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Kita tengok yang pertama, A dan B. So kita kena jelaskan dulu apa nombor bagi peristiwa A, apa nombor bagi peristiwa B. A ialah kurang daripada 4, bermaksud 1, 2, 3. B pula ialah nombor ganjil. Nombor ganjil ialah 1, 3, 5. Dia sampai jangan lebih daripada 6 lah. Kemudian tengok A dengan B ni ada tak nombor yang sama. A dengan B, silap. A dengan B ni, kalau A ada tak persilangan di antara A dengan B, nombor yang sama? Tengok ada tak? 1 ada. Nombor 3 pun ada. Bermaksud A dengan B ni ada persilangan. Nombor yang bersilang ataupun nombor yang sama ialah 1 dengan 3. Bila ada nombor yang bersilang, bermaksud dia ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa tidak saling eksklusif. Yang kedua pula, A dengan C. A apa dia nombor dia? 1, 2, 3, sebab dia nak lebih kecil daripada 4. B pula C pula ialah nombor genap. Nombor genap ialah yang kurang daripada 6. 2, 4, 6. Jadi tengok A dengan C ni ada tak bersilang nombor yang sama? Tengok, ada satu nombor, iaitu nombor 2. Bila ada nombor je yang bersilang atau nombor yang sama, bermaksud dia ada persilangan. Bila ada persilangan, dia akan jadi automatik peristiwa tidak saling eksklusif. Ada bersilang je, dia akan jadi tak eksklusif. B dengan C pula. B dengan C, tengok apa dia nombor bagi B. B ialah nombor ganjil, 1, 3, 5. C ialah nombor genap, 2, 4, 6. Cuba tengok B dengan C ni ada tak nombor yang sama atas dengan bawah. Kalau nampak tak ada je, tidak ada nombor yang sama di antara B dengan C, automatik dia akan jadi peristiwa saling eksklusif. Sebab B dengan C ni tak ada persilangan ataupun bermaksud set dia kosong. Yang kedua, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Apa dia punya rumus penambahan kebarangkalian ni? Ada dua bentuk. Yang pertama, P ataupun kebarangkalian AUB. AUB ni bermaksud A atau B. U ni bermaksud atau. U pula. U lah, union. U ni bermaksud atau. Atau. Ada U kat belakang atau.
Okay, jadi dia punya rumus ialah kebarangkalian peristiwa A, PA tambahkan dengan kebarangkalian peristiwa B ataupun PB, tolakkan dengan kebarangkalian peristiwa A dan B, P and B. Kalau simbol N macam ni, simbol N bermaksud dan. N dan. Ataupun peristiwa A, U, B, P, A atau B sama dengan kebarangkalian PA tambahkan dengan kebarangkalian PB. Apa beza di antara dua rumus ni? Tengok dalam gambar. Peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kenapa tidak saling eksklusif? Sebab ada persilangan. Ada persilangan. Jadi dia punya rumus ialah PAUB, A atau B sama dengan kebarangkalian peristiwa A, tambahkan dengan kebarangkalian peristiwa B, kemudian dia kena tolakkan dengan kebarangkalian peristiwa A dan B. Tolakkan kebarangkalian yang tengah-tengah ni. Kena tolakkan. Untuk yang kedua pula ialah peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Bila saling eksklusif bermaksud tiada persilangan. Tiada persilangan, jadi dia punya setnya terasing. So dia punya rumusnya ialah PAUB, A atau B sama dengan PA, PA tambahkan dengan PB. So tak payah tolak lah sebab dia tidak ada persilangan. Tengok contoh. Contoh, suatu nombor dipilih secara rawak daripada set 1 hingga 10. X ialah integer. Senarai peristiwa berikut diberikan. K ialah peristiwa memilih nombor genap, L ialah peristiwa memilih nombor perdana, M ialah peristiwa memilih nombor gandaan 4. Saya tukar soalannya jadi 4. Sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kat sini ada dua soalan. Yang pertama dia suruh tentu sahkan rumus. Yang kedua, senaraikan kesudahan yang mungkin. So yang pertama kita kena clarifikan dulu, kena jelaskan dulu nombor-nombor dalam peristiwa K. K ialah peristiwa nombor genap. Nombor genap ialah dalam 1 hingga 10, 2, 4, 6, 8, 10. L ialah peristiwa nombor perdana. Nombor perdana ialah 2, 3, 5, 7. Nombor perdana ni apa dia? Nombor yang hanya boleh dibagikan dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. M ialah peristiwa memilih nombor gandaan 4. Jadi 4 gandaan 4 ialah sifir 4. 4, 8. Dua nombor saja sebab dia nak nombor yang kurang atau sama dengan 10. Ruang sampel ni sampai 10 je. Sekarang nak tentukan K dengan L. Yang pertama tengok K dengan L ni ada tak nombor yang sama. So tengok sini, K dengan L ni ada nombor yang sama. Nombor yang samanya apa? 2 lagi 4, 3, 6, 5. Tak ada. Ada satu nombor je yang sama. So bila ada satu nombor yang sama bermaksud kita kena buat satu persatu dulu lah, senang. Mula-mula carikan kebarangkalian bagi K dulu. Kebarangkalian K ialah rumusnya ialah NK per NS. NK ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ruang sampel ada 10. Sebab ada 10 nombor. Kemudian cari kebarangkalian L pula. PL sama dengan NL per NS. L ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per 10. Ada tak persilangan di antara K dengan L? K dengan L ada berapa tadi nombor? Ada satu saja. So NL per NS sama dengan satu je nombor, iaitu 1 per 10. Nombor 2 je. Kemudian dia punya rumus. Rumus penambahan kebarangkalian tadi. PQL sama dengan PK tambah PL tolak PKNL. So PK tadi ada 5 per 10 tambah
PL ialah 4/10. Okay, PKNL ialah tolak 1/10. Okay, sebab penyebutnya sama, semua senang lah. So 5 tambah 4 ialah 9. 9 tolak 1 ialah 8. So jawapannya ialah 8/10. Okay, 8/10. Okay, jadi disuruh senaraikan. Mana jawapan ni? Tengok lagi tak kat bawah dia. So bila nak senaraikan KUL tadi, nak senaraikan, okay, kita boleh senaraikan nombor K dengan L, tetapi nombor yang sama ni tulis sekali je. Okay, jangan tulis 2 kali. Jangan buat 2 macam ni, memang salah. Okay, sebab 2 ni nombor yang sama, so tulis sekali je. So 2, okay, ikut dia punya sunan. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 10. 7, 8, 10. Okay, ini kita dah senaraikan dia punya set. Okay, dalam bentuk set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, apa yang kurang ni? 2, 3, 4, nombor 6 tertinggal. Okay, nombor 6 tertinggal. 5, 6, 7. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita dah senaraikan nilai unsur bagi KU dengan L. Okay, seterusnya bagi P, K atau M. Okay, kita dah cari PK, senang. Okay, dekat ruang A tu dah ada. So PK tadi dia punya kebarangkalian ialah 5/10. So M pula, kita nak kira M. M ialah bilangan NM bagikan dengan NS. So M ada berapa? Ada 2 je, 2/10. Okay, tengok L dengan M ni pula ada tak persilangan L dengan M ni? Okay, 2, 4, 3, 5, 7, 8. Okay, tidak ada persilangan apa-apalah. Bila tidak ada persilangan apa-apa, bermaksud dia peristiwa eksklusif. Okay, peristiwa eksklusif, just tambah je PA dengan PB. So nak cari dia ialah P, K, U, L, L lagi, M lah. Okay, M sama dengan PK tambahkan dengan PM. Okay, PK nya berapa? 5/10. PM nya berapa? 2/10. Tambahkan akan jadi 7/10. Okay, 7/10. So bila kita nak senaraikan KKUM ni, okay, senaraikan semua nombor yang kita nampak dalam L dengan M. Ikut susunan 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 8. 7, 8. So kita kira balik, betul tak ada 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang tinggal ni? Okay, silap dah. Kita tengok L dengan M pula. Salah. Okay, sorry. Okay, saya buat semula. Itulah, kadang saya pun boleh tersasul ni. Okay, ulang balik. Okay, kita tengok K dengan L. Okay, K dengan L ni, K dengan L lagi. Okay, K dengan M. K dengan M, okay, antara 2, 4, 6, 8, 10 dengan 4 dengan 8. Nombor yang sama ada 2, 4 dengan 8. So nombor yang sama 4 dengan 8. So tadi dah betul lah. Okay, cuma ada persilangan PKNM sama dengan nombor yang bersilang ada 2, iaitu 2/10. Okay, so bila nak gunakan rumus penambahan kebarangkalian, okay, PKUL, asyik L je, kenapa ni? PKUM sama dengan PK tambah PM tolakkan dengan PKNM. So PK nya berapa tadi? 5/10 tambahkan dengan PM 2/10 tolakkan dengan PKNM ni 2/10. Okay, 5 tambah 2 7, 7 tolak 2 ialah 5 balik. So dapat jawapan 5/10 balik. So bila kita nak senaraikan dia punya unsur balik, KUM sama dengan, kita tengok
Okey, yang nombor yang sama tulis sekali je. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5 jawapan dia. Okey, baru betul. Okey, maafkan saya tadi saya tersasul. Okey, seterusnya L dengan M. Okey, saya buat ke sini lah. L ialah nombor perdana 2, 3, 5, 7. M ialah gandaan 4, 4, 8. Okey, so tengok dua-dua ni ada tak nombor yang sama? Okey, tak ada nombor yang sama. Okey, bila tak ada nombor sama, okey, dia tiada persilangan lah. Okey, tiada persilangan. Okey, sebab ada nombor yang sama. So lagi mudah kalau macam ni. Jadi PL sama dengan ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. 4 per 10. PM ada berapa? 2 je nombor. 2 per 10. Jadi nak cari dia punya kebarangkalian, P K, asyik K je. Okay. P L U M sama dengan PL tambah PM. Okay, 4 per 10 tambahkan dengan 2 per 10. Jawapannya ialah 4 tambah 2 ialah 6 per 10. Okay, kemudian kita kena senaraikan LUM. Okay, LUM tengok balik nombor dia 2, 3, 5, 7, 4, 8. Okay, tak ada nombor yang sama, senang. So susun ikut turutan 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okey, so kita dah siap membuat contoh bagi kebarangkalian peristiwa eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, ada lagi. Okey, kita habiskanlah. Okey, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, contoh satu nombor dipilih secara rawak daripada setiap set, iaitu set M 2, 3 dan 4 dan set N 5, 6, 7. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat nombor genap dari nombor set M dan nombor ganjil daripada set N. Okey, so sekarang kita nak buat. Okey, kita nak buat set dari set M. Okey, set M atau bukan dan ni. Silap. Atau nombor ganjil daripada set N. Okey, perkara pertama yang kita kena buat ialah mencari ruang sampel. Okey, nak tentukan ruang sampel dulu. Okey, kita kena gunakan jadual lah. Okey, set M 2, 3, 4. M ialah mengufuk. Inilah M. Kemudian yang mencancang ialah set M. So ni N. So M ialah 2, 3, 4. N ialah 5, 6, 7. So kita tulis dulu M. Okey, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Okey, kemudian N pula 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Okey, so ni ruang sampel dah ada. Okey, sekarang kita nak sekejap. So ruang sampel kat sini ada NS ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9. Okey, sekarang kita nak tentukan yang pertama, peristiwa mendapat nombor genap dari M. Okey, nombor genap apa dia? Okey, 2 dengan 4. Okey, jadi saya bulatkan dululah. Okey, 2 silap. Okey, 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Kemudian peristiwa yang kedua dia kata apa? Okey, mendapat nombor ganjil dari set N. Nombor ganjil 5, 6, 7. So 5 dengan 7.
Okey, ni. Okey, so ada persilangan, tak ada persilangan. Okey, kita tengok mana nombor yang bersilang tadi. Okey, saya highlightkan. Nombor yang bersilang ialah yang pertama 2 dengan 5, yang kedua 4 dengan 5, yang ketiga 2 dengan 7, yang keempat 4 dengan 7. So saya tuliskan dulu, okey, takut lupa. So M, okey, yang bersilang dengan N ada 4, iaitu 2 5, 2 7, 4 5, 4 7. Okey, jadi jumlahnya ada 4 per 9. Okey, kebarangkalian dia ialah 4 per 9. Okey, sekarang kita nak menggunakan rumus. Okey, so yang pertama cari dulu P yang mendapat, katakan PA. A ni yang pertama lah mendapat nombor genap. Okey, dapat nombor genap tadi ada berapa? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Okey, 6. Okey, 6 per 9. Okey, peristiwa B pula yang mendapat nombor ganjil dari set N. Okey, pun sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 per 9 juga. So dia punya rumus ialah P A kejap M kejap N. Aduhai. Okey, tukarlah. Okey, M N. So P M U N sama dengan P M tambah P N tolakkan P M N N. Okey, so P M tadi ada 6 per 9 tambah P N pun ada 6 per 9 tolak M N ada 4 per 9. So 6 tambah 6 ialah 12, 12 tolak 4 ialah 8. Okey, so 8 per 9. Okey, sekarang kita tengok betul tak ada 8 ni. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. So kalau kita senaraikan balik PUN, okey, ada 2 5, ada 2 6, ada 2 7, kemudian ada 3 5, ada 3 7, kemudian ada 4 5, 4 6 dan 4 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. So betul ada 8. Okey, 8 per 9. Okey, so kita dah selesai mempelajari peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, pertanyaan, teguran dan sebagainya, okey, boleh tuliskan pada ruangan komen. Okay, jika ingin dapatkan nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okay, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.